Satu tentang syukur yang saya rasa walaupun adalah masyarakat berbuat macam tu, dia tak pernah rasa macam tak naklah keluar, malaslah keluar, duduk je lah rumah. Saya ajak dia pergi macam kita nak bersantai, nak pergi tengok wayang, dia tak ada masalah. Walaupun ada orang yang mata-mata yang memandang, saya rasa syukur ni jati diri dia cukup kuat untuk dia menerima diri dia. Syukur adalah seorang yang berdikari. Saya terharu lah. Terharu sebab apa? Sebab keadaan dia macam tu, dia boleh buat kerja yang sangat bukan biasa-biasa. Saya berasal daripada Melaka. Sekarang saya melakukan perniagaan saya sendiri. Saya melakukan perniagaan membekal dan memasang kapet pejabat, kapet surau, kapet masjid, kapet rumah. Dan alhamdulillah, perniagaan saya sekarang dah berusia 11 tahun. Ketika saya kecil dulu, ketika umur saya 4 tahun, 5 tahun, sebenarnya saya seorang yang sangat pemalu. Saya tak suka jumpa orang, saya tak suka nak bercakap dengan orang. Kalau orang datang rumah saya akan lari menyorok masuk dalam bilik. Bukan setakat dalam bilik, saya akan masuk lagi bawah katil dalam bilik. Sebab apa? Saya malu. Malu kenapa? Saya malu dengan fizikal saya. Saya selalu tanya dengan mak saya, "Mak, kenapa saya dilahirkan macam ni? Kenapa saya berbeza dengan orang lain? Kenapa tangan saya macam ni? Kenapa kaki saya macam ni? Kenapa kaki saya pendek? Kenapa tangan saya pendek?" Sebetul-betul tak boleh terima. Saya nampak ketika itu kehidupan saya hanya duduk di rumah dan hanya akan dijaga oleh keluarga lah. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah sebenarnya saya dikurniakan mak dan ayah yang sangat terbuka, mak ayah yang positif, dan paling penting mak ayah yang tak malu. Mak ayah yang tak malu dikurniakan seorang anak yang OKU seperti saya. Jadi langkah permulaan ayah dengan mak saya menghantar saya ke PDK, pemulihan dalam komuniti. Sekolah PDK itu satu sekolah yang menempatkan kanak-kanak yang kurang upaya, yang OKU. Jadi dekat situlah sebenarnya titik permulaan perubahan hidup saya. Yang mana sebelum ni saya merasakan diri saya yang paling banyak kekurangan. Saya yang paling malang, saya yang paling susah. Tapi bila saya masuk ke sekolah tu, hakikatnya baru saya sedar ramai lagi sebenarnya kawan-kawan saya yang lebih daif daripada saya. Adalah lepasan ijazah daripada universiti lah. Selepas habis belajar tu memang mencari kerja, tapi tak dapat. Cari kerja tak dapat, pergi interview, pergi temuruga, banyak tempat tak dapat lah. Jadi saya buat keputusan masa tu untuk melakukan perniagaan sendiri. Oleh kerana masa tu tak ada ilmu tentang perniagaan, jadi perniagaan saya tu separuh jalan. Saya mula balik perniagaan yang kedua pun sama. Perniagaan yang ketiga pun sama. Memang tak berjaya lah. Tercetusnya idea untuk perniagaan kapet ni sebenarnya pelanggan saya yang dulu lah, yang perniagaan yang sebelum ni, dia tahu dengan potensi perkhidmatan yang saya sendiri secara personally berikan.
dan dia mencari saya untuk memasang kapet di pejabat dia lah. Masa tu saya tak ada idea lagi nak buat bisnes apa, sebab masa tu tengah tercari-cari. Tapi bila klien ataupun pelanggan saya cari, dia cakap, "Syukur boleh tak kalau saya nak bagi awak kerja untuk nak pasang kapet dekat office saya." Saya macam, kapet? Saya tak tahu apa pun pasal kapet. Tapi oleh kerana masa tu saya nampak itulah ada ruang dan peluang untuk saya buat sesuatu ketika itu saja. Tak ada fikir jauh, tak ada fikir besar pun. Jadi saya cari idea, saya cari saya punya kontraktor, saya cari saya punya pembekal dan sebagainya. Dan alhamdulillah projek yang pertama itu berjalan dengan lancar. Hak asasi manusia, hak yang kita miliki sejak lahir, antaranya hak kepada nyawa, keperluan asas, kesihatan, pendidikan, kebebasan bersuara dan keselamatan. Hak asasi manusia dimiliki tak boleh nafikan hari ni kan, saya ni bukan robot yang hari ni kan setiap benda nak happy je, setiap benda nak positif je, tak kan. Kita sebagai manusia yang normal, kita diberi naluri kena rasa sedih, kena rasa geram kan, kena rasa perasaan-perasaan negatif tu. Bezanya orang yang berjaya dengan orang tak berjaya adalah macam mana dia melayan perasaan tu. Sedih saya terima kan, kutukan ataupun kritikan orang, dan untuk hari ini sahaja. Besok saya bangun daripada tidur, saya pastikan kan aura dan energi saya 100% kembali untuk saya teruskan apa yang saya perlu buat. Saya menyaksikan kejatuhan syukur, kebangkitan syukur. Saya berada sepanjang perjalanan tu bersama-sama. Satu perkara yang saya rasa hati kita ni milik Allah. Mungkin Allah masa tu dah tetapkan, dah bagi ketetapan dalam hati saya ni untuk saya percaya yang syukur ni insya-Allah akan berjaya. Dan saya nampak bagaimana dia begitu rajin berusaha untuk bangkit. Syukur adalah seorang yang tenang dalam menghadapi masalah. Jadi setahu saya dia berkebolehan untuk menyelesaikan banyak masalah lah dalam kehidupan dia. Saya tak ada pilihan. Nak tak nak saya kena teruskan apa yang saya tengah buat sekarang. Dan dalam masa yang sama, kalau mengharap dan berdoa, kalaulah ada peluang-peluang yang lebih baik mungkin, saya buat juga. Buat. Perasaan masa tu cabaran dengan kerana pelanggan, dengan nak uruskan pekerja dan sebagainya, memang satu benda yang mencabarlah personally untuk diri saya. So kami akan ambil kerja dekorasi yang dipanggil macam surprise makeover. So bila surprise makeover ni, biasanya orang akan buat dalam masa seminggu, macam tu kena siap. So bila saya nak buat makeover dalam masa seminggu kena siap, macam mana saya nak deal dengan orang yang boleh pasang lantai dengan cepat. So saya menggunakan cek syukur. Bukan dulu je, mak ayah saya sampai sekarang, walaupun perniagaan saya alhamdulillah dah membuahkan hasil, walaupun perniagaan saya dah berusia 11 tahun, tapi masih mereka, mak ayah saya still follow up, call. Hari ni ada kerja ke? Hari ni pasang kapet dekat mana? Pelanggan tu dah bayar belum?
Mak ayah saya sampai sekarang dia memang sentiasa nak tahu perkembangan saya. Itu adik-beradik saya memang sangat bagi sokongan 100%. Ataupun memang sentiasa cakap apa-apa bantuan syukur, bagi tahu kita orang, insya-Allah kita orang jadi orang yang pertama yang akan bantu. Yang ketiga, of course lah, saya punya isteri kan. Sekarang dia menjadi tulang belakang untuk perniagaan saya dan juga rumah tangga saya lah. Mereka-mereka inilah yang memang banyak membantu dari segi jatuh bangun dan nampak syukur yang di sebaliknya. Dan of course lah kawan-kawan sekeliling saya. Kawan-kawan sekeliling saya yang memang daripada dulu, kawan-kawan saya lah yang banyak membantu dalam kehidupan seharian saya. Dengan hasil kerja yang sangat cantik, boleh siap dengan cepat dengan dia punya tim. So sebab itulah saya pilih Cik Syukur ni lah untuk terus bekerjasama dengan saya lah. Hello, Assalamualaikum. Syukur. Nak cari kapek? Surau kat mana? Okey, boleh. Nanti besoklah kita datang untuk bawa ukuran. Lepas tu kita bawa sampel-sampel kapek yang Tuan Haji nak. Apa beza? Saya rasa Syukur tak ada beza sebab bagi saya yang dah lama juga kenal Syukur, hampir 11-12 tahun macam tu kan. Bagi saya sikap dia masih sama, orang yang sama. Cuma mungkin lepas dia jadi suami, dia lagi bertanggungjawab, dia lagi menjaga saya. Dulu dan sekarang tak ada banyak beza. Cumanya dia lebih orang cakap, macam saya cakap tadi lah, lebih matang lah. Ketika saya mula-mula melakukan perniagaan ni, memang banyak cabaran, memang banyak halangan. Saya masih ingat ketika awal-awal saya melakukan perniagaan ni, masa tu saya tidak mendapat kepercayaan daripada pelanggan. Pernah satu hari saya nak pergi berjumpa dengan pelanggan saya di hadapan pintu pejabat. Ketika saya ingin masuk ke pejabat dia, bila pelanggan tu nampak saya, dia tak bagi saya masuk. Sebab dia ingat saya datang nak pergi minta derma. Ada juga pelanggan yang bila melihat saya untuk pertama kalinya, ada juga yang menarik projek tu balik sebab pada pandangan dia, dengan fizikal saya ni, saya tak mampu melakukan projek ini. Awak ke bos? Boleh ke awak buat? Ini bukan kerja senang, ini kerja berat, pasang kapet. Kan? Kerja berat bukan senang. Tapi ada juga daripada sudut positifnya, saya berjumpa pelanggan-pelanggan yang baik, pelanggan-pelanggan yang positif, pelanggan-pelanggan yang jumpa saya memang nak membantu saya. Bila tahu saya adalah pemilik syarikat, mereka kata bagus, kita akan ambil awak. Dalam masa yang sama kita bantu awak untuk awak meningkatkan ekonomi diri awak. Hidupku di dunia ini tidak seindah apa yang ada. Ku dilahirkan begini,
ku tetapkan berusaha. Ku bernasib malang. Ku dihina dan dikeji oleh sebahagian insan. Namun, ku tabahkan hati, ku kuatkan semangat untuk mengejar cita-cita. Berat mata memandang, berat lagi bahuku memikul. Pertolonganmu ku harapkan untuk meringankan beban seharian. Wahai insan, insan mulia, jasa baktimu ku sanjung tinggi. Bantulah kami sekadar apa, moga Allah kan berkati. Ada satu hari tu Syukur ajak saya buat bisnes bersama. Jadi sejak itulah kita orang mulai rapat. Jadi sebenarnya bagi saya perniagaan yang kami bina bersama yang menyebabkan kita orang lama-lama rasa nak jaga satu sama lain, rasa nak bantu satu sama lain, dan akhirnya perkara itulah yang menyebabkan saya rasa kami jatuh cinta antara satu sama lain. Sikap Syukur yang saya rasa dia walaupun dia serba kekurangan, tapi dia mampu membawa diri dia untuk berada dekat dalam masyarakat, dan saya rasa bukan masalah untuk saya terima dia. Dan saya memang kenal dia daripada zaman belajar lagi. Lepas habis belajar kita orang buat bisnes ni bersama sebagai rakan partner. Ya, dia banyak membantu saya. Dia nampak jatuh bangun saya dalam perniagaan. Dia tak pastikan saya buat semua kerja. Dia akan tolong. Perkara yang dia suka lakukan, dia suka lipat kain. Dia suka menyapu, vacuum. Sebab saya tak boleh kena habuk. Jadi syukurlah yang selalu buat. Menguruskan rumah tangga tu bukan satu masalah selagi kita rasa bertanggungjawab antara satu sama lain, nak hidup bahagia. Dia tak lepaskan tanggungjawab tu pada saya seorang, ataupun saya sendiri lepaskan pada dia seorang. Bisnes yang saya buat ni adalah bisnes dari hati. Maksudnya memang saya cintakan perniagaan saya ni. Bukan buat sebab terpaksa, bukan buat sebab semata-mata kerana duit ke apa. So, saya memang cintakan perniagaan ni. Jadi untuk memastikan pelanggan ataupun kita punya klien happy dengan kita, pertama sekali saya memang suka turun ke tempat pasang kapal. Saya sendiri personally akan serve pelanggan saya. Itu benda yang pelanggan sukalah, jumpa bos terus. Senang nak berbincang jumpa bos terus. Itu pertama yang saya memang buat, lain pun yang lain. Syukur, aku nak kena pasang kapet ni, aku nak kena pasang lantai ni. Boleh tak siap cepat? Boleh. Jawapannya itu je, senang je. Boleh. So, okey, alhamdulillah. Bila dia pasang, and dia sendiri datang ukur. So actually saya tengok kat situ, macam saya cakap tadi, one word tu amazing lah. Saya pastikan perkhidmatan ataupun pemasangan yang kita lakukan kemas, cantik, dan paling penting servis after perkhidmatan. Maksudnya kita akan bagi warranty untuk jangka masa yang tertentu. Jika ada berlaku kerosakan ataupun terbuka balik, itu warranty yang kita terapkan lah. Dan alhamdulillah hari ini perniagaan saya bukan hanya berada ataupun berkhidmat di Selangor dan KL sahaja. Kita boleh melakukan servis dan perkhidmatan pemasangan kapek di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, kita dah meneroka daripada pantai timur, daripada utara sampailah ke selatan.
benda yang paling penting kenapa orang memanggil saya sebagai motivator adalah orang nak real story. Orang nak cerita sebenar daripada perjalanan hidup saya sendiri. Macam mana dalam keadaan saya seperti ini, dilahirkan dalam keadaan kurang upaya, tinggi saya 100 cm je. 1 cm kalau berdiri dengan orang yang normal, separuh lah daripada orang normal. Tapi macam mana saya melalui setiap cabaran, setiap halangan, setiap perjalanan tu yang sama seperti orang lain, tapi boleh melaluinya dalam keadaan kuat dan tabah. Saya tak promote sangat pun program-program ceramah saya secara profesionalnya, tapi jemputan tu memang sentiasa ada. Mungkin daripada mulut ke mulut, ataupun mungkin diorang nampak saya sendiri di Facebook dan juga di laman sosial saya. Dan alhamdulillah jemputan tu memang ada, dan bukan setakat di Lembah Kelang sahaja, tapi di seluruh Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Kenangan-kenangan peribadi tu yang saya rasa happy, gembira bila dapat feedback, bila dapat respon yang positif daripada audiens, daripada peserta. Ada yang mesej saya di laman sosial saya mengatakan dia bila dapat dengar kisah-kisah inspirasi daripada saya, dia rasa lebih positif, dia rasa lebih ada keyakinan diri, dia rasa lebih bersemangat, dia rasa lebih tak nak putus asa. Benda tu memang, perasaan tu memang tak boleh nak dijual belilah. Berusaha dan jangan putus asa. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kalau saya boleh cuba usaha banyak kali untuk duduk di atas kursi dengan cara saya sendiri, saya berlatih panjat jatuh, tapi saya dapat kali yang ke-100 saya dapat satu cara yang terbaik. Contoh orang nanti harap adik-adik sekalian jangan putus asa, sebab kejayaan tu kan letak pada akhiran dia macam mana, bukan pada permulaan. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Saya rasa tiada gunanya kalau saya bercakap ataupun saya berkongsi pada orang, tapi tak boleh bagi reflect kepada orang tu. Saya sentiasa nak tahu apa perkembangan dia, bolehkah dia berjaya, sebab apa? Saya rasa dengan adanya hari ini bukti sedikit kejayaan dalam hidup saya percaya orang lain pun boleh berjaya. Semua orang boleh berjaya. Semua orang boleh berjaya. Cepat atau lambat itu bukan ukuran dia. Yang paling penting dia berusaha dan dia tidak putus asa. Sebenarnya buku ni tercetus beberapa tahun yang lepas lah, yang mana ketika saya memberi ceramah motivasi, mereka tu macam nak sesuatu lah, buah tangan daripada saya untuk dibawa balik. Jadi kat Syekh, tulislah buku je kan tuan. Saya macam tulis buku, saya cakap mungkin saya boleh cuba kan. Jadi saya setiap hari, setiap malam lah sebenarnya, saya akan duduk di saya punya ruang bacaan saya, dan saya akan bercerita, imbas kembali kisah-kisah hidup saya yang mungkin boleh berkongsi kepada orang ramai. Tujuan utama saya ataupun impian saya hanyalah tiada yang lebih selain ingin memberi manfaat dan memberi motivasi kepada orang lain. Buku saya yang bertajuk Inspirasi Syukur tu, ya Allah, memang banyak kisah-kisah inspirasi. Saya gunakan bahasa-bahasa yang santai. Bukan bahasa-bahasa tinggi yang kadang-kadang budak-budak tak faham kan. Ni pelajar-pelajar sekolah pun boleh baca. Semua golongan boleh baca dengan bahasa yang santai, sebab saya nak buku ni sampai kepada hati mereka. InsyaAllah. Perjalanan hidup setiap orang berbeza-beza. Ada orang cepat, ada orang lambat. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sabar. Kejayaan itu adalah hak milik semua orang. Kalau hari ini dilihat secara fizikal dengan mata kasarnya, fizikal saya memang banyak kekurangan. Saya nak menangis air mata darah sekalipun, fizikal saya takkan berubah. Apa yang saya boleh nikmati, apa yang saya boleh syukuri dan hargai adalah kelebihan di sebalik kekurangan yang saya ada hari ini. Sahabat sekalian, hidup ini kena sentiasa tenang dan bahagia. Bahagia dengan cara kita. Orang yang bahagia itu akan sentiasa tenang, dan orang yang tenang insya-Allah akan selalu menang. Saya selalu cakap pada diri saya, perjalanan hidup kita sikit je lagi. Di
Bila kita rasa sikit je lagi, kita sebut sikit je lagi, insya-Allah kita akan rasa lebih sedikit dan kita rasa perjalanan itu lebih mudah. Perjalanan hidup saya hari ini memang ada banyak cabaran, ada banyak turun dan naik dan sebagainya. Tapi saya laluinya dengan sabar dan tabah dan saya percaya kehidupan saya diatur sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang di sebaliknya itu pun takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bersyukur, sentiasa tersenyum lebar, sentiasa positif. InsyaAllah kita akan dikelilingi oleh orang-orang dan perkara-perkara yang positif. Saya doakan semua penonton hari ini dalam keadaan ceria, bahagia, sentiasa menikmati kehidupan dengan gembira. #sikit je lagi.